Didik TV KPM. Wah, warna pelangi. Cantiknya. Irfan. Tengah main apa tu? Cikgu Safwan, cikgu. Saya tengah tengok ni ada macam inilah pelangi, warna pelangi. Irfan letak lampu dekat sini, gunakan cakra padat ni. Warna pelangi kat sini. Cikgu, Cantik kan? cantiklah. Tapi saya belum ajar lagi ni. Itulah Irfan kurang pasti ini sebenarnya berkenaan dengan apa, cikgu? Baiklah, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Ini adalah salah satu cara bagaimana untuk menghasilkan pelangi sendiri di rumah. Saya sangat pasti bahawa di rumah terdapat lampu suluh dan juga sangat-sangat berkemungkinan mempunyai cakra padat lama yang mungkin telah tidak digunakan lagi pada hari ini. Jadi, dengan menggunakan dua alat tersebut, maka kita boleh pantulkan cahaya ke arah cakra padat, maka akan berlaku satu perkataan yang kita sebut sebagai pembiasan cahaya, maka terhasillah warna-warna pelangi pada dinding. Inilah yang dikatakan pembiasan cahaya. Baru Irfan faham nak sebut tadi. Rupanya itu adalah pembiasan cahaya, cikgu. Ya, begitulah sebenarnya kejadian pelangi yang berlaku disebabkan oleh pembiasan cahaya. Dan sebenarnya murid-murid yang sedang menonton, selain daripada apa yang Abang Irfan lakukan sebentar tadi, ada pelbagai lagi cara-cara lain yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan pelangi. Antara cara yang paling mudah, Irfan, kalau di rumah biasanya, kalau saya masa kecil-kecil dulu, kita sembur je air ke arah cahaya matahari, maka juga akan terhasillah pembiasan cahaya antara air dan juga udara, maka terhasillah pembentukan warna pelangi. Tapi ini adalah cara yang paling mudah. Tanpa membazir air, kita gunakan lampu suluh, gunakan cakra padat terpakai, halakan ke dinding, maka akan terbentuk warna pelangi yang sangat-sangat cantik. Baiklah, Irfan. Ya, saya. Okey, kita ada lagi aktiviti lain yang juga akan menunjukkan prinsip-prinsip pembiasan cahaya. Di depan Irfan ada air di dalam bika. Okey. Ada bateri di luar bika. Ada bateri, betul. Okey, saya akan minta Irfan untuk memasukkan salah satu bateri ke dalam air. Okey. Okey. Boleh, cikgu? Boleh. Dengan izin, saya masukkan Perlahan-lahan, bateri. jangan terpercik air. Jangan terpercik air. Okey. Perlahan-lahan kita masukkan. Itu dia. Okey, baiklah. Sekarang, Irfan terus perhatikan ya. Okey. Itulah yang kita dapat lihat. Kalau kita lihat tadi, saiznya adalah sama. Betul. Tetapi apabila salah satu bateri telah dimasukkan ke dalam air, kita dapat lihat perbezaan saiznya. Di mana bateri yang terdapat di dalam air kelihatan seolah-olah lebih apa, Irfan? Okey. Lebih besar. Nampaknya asyik di situ. Saya tengah pusing-pusingkan, cikgu. Lebih besar berbanding yang berada di luar bika. Jadi ini kenapa fenomena ini berlaku? Ini juga berlaku disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya. Okey. Dan kita ada satu lagi aktiviti. Okey. Irfan nampak gelas plastik tu? Satu ada air, satu tak ada air. Betul. Okey. Dan ada dua straw. Cuba Irfan masukkan dulu yang tak ada air, straw ke dalam gelas yang tak ada air. Ada perubahan ke tak ada perubahan? Straw ke dalam gelas. Yang ni masukkan dulu. Okey. Tak ada apa kan? Cuba perhatikan. Irfan rasa normal. Normal, tak ada apa-apa yang berlaku. Okey, sekarang cuba Irfan masukkan penyedut minuman itu ke dalam gelas yang berisi air. Okey. Boleh minum ke, cikgu? Tak boleh. Jangan minum. Di studio kita tak dibenarkan makan dan minum. Baik, cikgu. Okey. Boleh Irfan perhatikan? Boleh Irfan perhatikan. Cikgu, kenapa macam straw ni macam bengkok sikit? Kita nampak straw ataupun penyedut minuman kelihatan seolah-olah seperti bengkok. Ini juga ada kaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. Jadi jangan peliklah kalau kita berada di kedai, kita tengah minum, kita dapat melihat straw yang kita gunakan itu bengkok. Sebenarnya bukan bengkok, tapi disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya. Itulah tadi Ifah pun pelik, cikgu. Kenapa awak bengkok? Rupanya itu adalah disebabkan pembiasan cahaya.
Kalau tak ada air maksudnya sama je kan cikgu? Sama sahaja. Normal je. Okey, jadi sekarang kita telah menghasilkan 3 aktiviti bagaimana terbentuknya pelangi, bagaimana objek yang berada di dalam air kelihatan lebih besar daripada saiznya yang sebenar, dan kita dapat juga melihat bagaimana penyedut minuman kelihatan bengkok apabila berada di dalam air. Jadi saya nak uji Irfan dengan satu soalan yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari pada hari ini. Kita nampak ikan di dalam balang itu. Okey, apabila ikan itu dikeluarkan, didapati saiz sebenar ikan itu adalah lebih kecil berbanding yang dilihat di dalam balang kaca. Mengapakah saiz ikan ini berbeza-beza? Okey. Sebab cikgu, ketika ikan itu dimasukkan ke dalam bika yang mengenai air akan berlaku pembiasan cahaya. Ya. Sebab itulah saiznya akan berbeza-beza. Ya. Ini juga ada kaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, jadi jangan tertipulah. Okey, cahaya daripada ikan di dalam akuarium telah dibiaskan. Jadi kalau kita lihat di rumah, nampak ikan kita hari ni kita tengok dia kecil, esok kita besar, rupanya disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okay. Sama macam bateri ni kan cikgu? Ya, sama dengan bateri itu. Okey, satu lagi soalan. Rajah di bawah menunjukkan keadaan mancis yang menyala apabila kita gunakan kanta pembesar. Jadi apabila kita letak kanta pembesar, siapa-siapa murid yang ada kanta pembesar di rumah boleh cuba aktiviti ini dengan penguasaan ibu bapa. Tiba-tiba mancis tersebut boleh terbakar. Mengapakah mancis tersebut boleh terbakar? Okey, jawapannya cikgu sebab kanta pembesar itu membiaskan cahaya matahari. Okey, jadi kanta pembesar tersebut telah membiaskan cahaya matahari. Baiklah Irfan, diharapkan murid-murid dapat memahami bahawa cahaya selain daripada cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya juga boleh dibiaskan. Okey cikgu. Ada lagi soalan untuk saya? Itu sahaja. Itu sahaja. Okey. Kalau macam tu saya nak dapat ganjaran lagi cikgu. Saya jangan pun lupa dah. Jangan Sebab lupa ada 2 soalan dan saya pun ada banyak lagi. Saya bagi 2 untuk Irfan. 2 untuk saya. Okey, terima kasih cikgu. Hari ni Irfan dah kumpul 1, 2, 3, 4 kaleidoskop. Mungkin cikgu boleh ceritakan bagaimana prestasi saya untuk hari ini sebagai murid cikgu. Prestasi Irfan pada hari ini, saya pasti prestasi Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton, saya pasti murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan pada hari ini berprestasi tinggi, berprestasi dengan cemerlang. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas berkenaan dengan topik kita sepanjang 30 minit. Silakan. Baiklah. Apa yang saya amat harapkan agar murid-murid dapat memahami 3 sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya juga boleh dibiaskan. 3 sifat cahaya itu dan berserta contoh-contoh aktivitinya sekali. Betul cikgu. Kita jangan tahu sifat saja. Kita kena tahu apakah contoh-contoh aktiviti yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip sifat cahaya tersebut. Dan kita juga boleh cuba di rumah juga cikgu kan? Boleh. Barang-barang yang diperlukan pun mudah sahaja. Agak mudah didapati. Jadi kita boleh cuba 3 sifat tersebut. Pertama adalah cahaya bergerak lurus, yang kedua pantulan cahaya dan yang ketiga pembiasan cahaya. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan bagaimana untuk dapatkan latihan untuk ini di rumah. Untuk mendapatkan latihan, bolehlah mengunjungi Pelantar Delima. Baik, terima kasih cikgu. Baik, apa kata kita tinggalkan anda hari ini dengan satu persembahan bersama dengan saya dan juga cikgu Safwan. Semua dah sedia? Jom kita nyanyi sama-sama. Mari kita sama-sama nyanyikan Silakan, cikgu. lagu Kita ke depan. Cahaya. Lagu Cahaya Semakin dekat Lewat. objek dengan cahaya, Teng 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 teng. semakin besar saiz bayang-bayangnya, semakin jauh objek dengan sumber cahaya, semakin kecil saiz bayangnya. Jika berubah kedudukan objeknya, Dah berubah. maka berubah bentuk bayang-bayangnya. Berubah lagi. Jika berubah kedudukan sumber cahaya, maka akan berubah
KPM